Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid ilmu majlis sekalian. Okay, hari ini kita bertemu lagi dengan saya Ustaz Fawaz untuk meneruskan pembelajaran kita mengenai hadis taati pimpinan yang kita telah belajar 2 minggu lepas. Minggu lepas tiada kelas sebab kita bercuti seminggu, jadi kita sambung semulalah pelajaran kita. Dan insyaAllah ini minggu terakhir lah untuk kita mempelajari tajuk ini. Dan bersama Ustaz sekarang adalah Sufi, satu-satunya pelajar yang masuk kelas Ustaz pada pagi ini. Tak apa Ustaz faham, mungkin yang lain ada kekangan. Tapi tak apa Ustaz rekod sesi pengajaran ini supaya kamu semua boleh menonton semula sesi pengajaran kita pada pagi ini. Okay, Ustaz akan minta pertolongan Sufi lah untuk sama-sama tolong Ustaz mempelajari tajuk berkaitan hadis taati pimpinan. Okey. Okey. Saya nampak. Sekejap nah. Di sini. Tak apa, mungkin ada masalah. Apa saya akan teruskan. Okey. Ustaz akan bacalah seperti selalu matan hadis yang kita telah belajar pada 2 minggu lepas, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mar'i muslimil sam'u wat ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Yang mana hadis ini bermaksud Rasulullah SAW telah bersabda, bermaksudnya wajib ke atas seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati ini kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Jadi mudah kat sini terdapat beberapa tuntutanlah daripada Rasulullah SAW terhadap kita berdasarkan hadis yang kita baca pada pagi ini. Okay. Antara tuntutan yang terdapat di dalam hadis ini ialah pemimpin ialah orang yang mengetuai sesebuah kumpulan, persatuan atau negara. Jadi kita faham bahawa pemimpin ni ialah orang yang paling tinggi ataupun orang yang paling mempunyai kuasa lah ataupun pengaruh dalam sesuatu kumpulan tu. Jadi segala keputusan ataupun segala cadangan, segala tindakan akan diketuai oleh pemimpin tersebut. Kalau kita ambil contoh dekat kelas adalah guru lah. Kalau dekat sekolah, besar sikit kita ambil guru besar yang mengetuai. Kalau di rumah ialah ibu bapa. Kalau negara ini ialah Perdana Menteri dan juga yang di-Pertuan Agong. Okay, yang kedua adalah kita wajib menghormati dan mentaati pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Okay, yang ketiga adalah pimpinan yang adil dikasihi oleh Allah. Dan yang keempat adalah arahan pimpinan yang zalim tidak perlu ditaati. Jadi ini adalah beberapa tuntutan yang kita boleh dapat dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Okey. Okay, Ustaz dan Sufi, apa beza hadis dan juga Al-Quran, Sufi? Tak tahu Ustaz. Tak tahu, tak apa. Saya akan terangkan dengan ringkaslah. Okey. Beza antara Al-Quran dan juga hadis ialah Al-Quran ini ialah
Al-Quran ini ialah lafaz dan makna Al-Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadis ini ialah lafaz dan makna hadis tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi kita dapat lihat bahawa kata apa? Al-Quran ni adalah lafaz tersendiri daripada Allah. Hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu antara perbezaan antara Al-Quran dan juga hadis. Okey, kita teruskan lagi. Okey, pada pagi ini Ustaz akan menerangkan lagi lah apa kepentingan kita mentaati pemimpin. Sebab apa kita kena taati pemimpin? Jadi Ustaz nak minta Sufi untuk bacalah satu persatu di hadapan ni, boleh? Boleh, Ustaz. Okey, baca nombor 1 sekarang. Okey. Memantapkan keimanan kepada Allah. Okey, yang kedua. Mengembangkan syarak Islam. Syiar Islam. Okey, yang ketiga. Menjamin keamanan. Okey, yang keempat. Mendapat keredaan Allah. Okey, yang kelima. Mencapai wawasan negara. Okey, yang keenam. Disegani. Maaf, tak titik tu. Disegani oleh negara lain. Okey, betul. Jadi, ini adalah antara kepentingan. Kenapa dan mengapa kita harus mentaati pemimpin. Yang pertama, kita akan memantapkan keimanan kepada Allah. Sebab Allah menyuruh kita untuk mentaati pemimpin yang adil. Jadi, apabila kita patuh kepada pemimpin yang adil, manakala kita mengikutlah suruhan dari hadis Rasulullah SAW. Apabila kita ikut hadis Nabi, maka kita mengikut perintah Allah. Maka keimanan kita akan semakin mantap. Yang kedua adalah mengembangkan syiar Islam. Yang ketiga adalah menjamin keamanan. Kerana apabila kita ikut pemimpin, maknanya kita sedang menjaga kedaulatan dan kesejahteraan negara itu sendiri. Yang keempat, mendapat keredaan Allah sebab kita ikut hadis Nabi. Yang kelima adalah mencapai wawasan negara sebab setiap pemimpin ni akan ada pandangan dan hal tuju masing-masing. Apabila kita sebagai rakyat mengikut hal tersebut, maka kita sedang membantu negara kerajaan untuk mencapai wawasan negara. Dan yang terakhir adalah disegani oleh negara lain, yang mana negara lain memandang kita ni hebatlah sebab kita mampu mencapai wawasan negara dan semua rakyat ini patuh kepada pimpinannya sendiri. Okay, kita dah lihat kepentingan mentaati pemimpin. Jadi seterusnya kita akan melihat pula akibat tidak mentaati pemimpin. Jadi boleh tak Ustaz minta Sufi untuk berikan satu dua yang Sufi fikirlah apa akan jadi kalau kita ni tidak mentaati pemimpin. Yang Sufi rasalah, pandangan Sufi. Tidak dihormati orang lain. Betul. Satu lagi. Okey. Apa akan jadi kepada keamanan negara kalau semua tak ikut pemimpin? Keamanan negara akan tergugat. Okey, antara akibatnya adalah negara kita akan tak amal lah dan tak harmoni sebab kita tak ikut dan tak taati pemimpin. Jadi, Ustaz teruskanlah. Jadi, ini adalah contoh
apakah akibat jika saya tidak mentaati pemimpin? Okey, antaranya adalah mendapat kemurkaan Allah. Yang kedua adalah tiada keberkatan hidup. Yang ketiga adalah merendahkan maruah diri. Ini adalah kepada individu lah, di mana kita ni akan dimurkai Allah, tiada keberkatan hidup dan juga merendahkan maruah diri. Okey, untuk yang kedua ni Ustaz minta Sufi untuk bantu Ustaz baca boleh? Yang kedua ni, huru hara ni. Boleh. Okey, sila. Huru hara dan kacau bilau. Bilau. Kacau bilau. Okey, yang kedua. Merosakkan harta benda. Okey, yang ketiga. Imej negara akan buruk. Okey, betul. Ni kesan kepada negara kita lah, iaitu kita punya penduduk akan huru hara sebab kita ni tak ikut arah pemimpin. Jadi bila kata bila berlaku ni akan merosakkan harta benda lah, sebab rakyat ni tak hidup tenang, jadi mungkin berlaku seperti vandalisme dan sebagainya, dan imej negara kita ni akan buruk dan dipandang sera. Macam Sufi cakap tadi, tidak disegani oleh orang lain, betul lah, sebab apabila kita tak disegani, maka imej negara kita ni akan semakin buruk dan dipandang sera. Okey, seterusnya Sufi, ini pula. Ibu bapa sedih. Sedih. Lagi seterusnya. Hidup Tidak. Sorry Ustaz terkeluar. Tak apa. Hidup Tidak bahagia. tidak bahagia. Okey, betul. Okey, seterusnya. Diambil tindakan disiplin. Okey, seterusnya. Dibenci oleh rakan. Yang seterusnya. Tak Beban nampak dari Ustaz. tak nampak kan? Ustaz pun saya cuba bila. Okey, yang tu Vandalisme berleluasa. Okey, yang sebelah kiri tu. Menyebabkan kemalangan. Okey, betul. Menyusahkan pengguna lain. Dikenakan tindakan undang-undang. Okey, terima kasih Sufi sebab bantu Ustaz untuk baca. Apakah akibat jika saya tidak mentaati pemimpin? Jadi, apa yang Sufi bacakan tadi dan beritahu kepada kamu, rakan-rakan sekalian yang sedang menonton rakaman ini adalah contoh-contoh akibat jika kita tidak mentaati pemimpin. Banyak sungguh kesan buruk jika kita tidak mentaati pemimpin. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk sentiasa mentaati pemimpin dalam perkara kebaikan. Okey. Okey. Setakat itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Ustaz ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua anak privat bijak yang menonton video rakam ini semula. Dan kalau anda kata kamu semua tak faham, kamu boleh mesej Ustaz secara personal lah. InsyaAllah Ustaz akan bantu. Dan Ustaz juga akan sediakan soalan latihan kepada kamu semua. Soalan latihan yang berbentuk quizzes. Nanti Ustaz akan bagilah sekali dengan pautan link rakaman video yang Ustaz rekod pada pagi ini. Dan Ustaz juga ingin ucapkan terima kasih kepada Sufi lah yang masuk kelas pagi ini, dan Ustaz harap agar Sufi faham dan jelas dan diberkati hidup kerana telah berusaha untuk masuk kelas pada pagi ini. Dan terima kasih kepada Sufi dan juga rakan-rakan lain. Ustaz tangkan pembelajaran kita pada